dan dia tidak akan keluar sehinggalah kemuncak kesusahan. Kemuncak kesusahan. Jadi kita lihat hari ini makin hari makin susah, makin susah, makin susah. InsyaAllah boleh ikut kita mula. Bismillah. Bismillah. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kesempatan pada tengah hari ini untuk sama-sama kita berkumpul dan kita melaksanakan satu majlis, iaitu majlis ingat memperingati bersempena dengan Zuhur ni, insya-Allah. Jadi dalam masa yang ringkas ni, marilah sama-sama kita merendahkan hati-hati kita, merendahkan pemikiran kita, supaya mudah-mudahan segala yang kita bincangkan ini diberikan oleh Allah yang rahmat dan barakah untuk kita terjemah dalam bentuk amal, insya-Allah. Jadi pada hari ini mungkin sebagai permulaan kita kata kehadiran tahun baru, tahun baru iaitu tahun 2022, yang mana hari ini tahun baru ni ramai orang menyambut dengan meriah, dan tidak kurang jugalah ramai di kalangan kita ataupun di kalangan manusia sedang bersedih dengan bencana-bencana yang dihadapi, antara bencana-bencananya penyakit COVID, dengan penyakit COVID-19 yang tak habis-habis. Sekarang ni ada varian baru pula, varian Omicron yang Delta, dan mungkin lepas ni ada varian lain lagi. Dan kemudian juga kita berhadapan dengan banyak juga kawan-kawan kita yang terkena dengan AV. AV ini adverse effects ataupun kesan-kesan sampingan daripada suntikan. Ada juga ramai juga yang kena. Jadi ada di kalangan kita yang kena COVID, ada yang kena kesan sampingan dan sebagainya lah. Jadi ditambah lagi dengan bencana ekonomi, barang naik, nilai duit kita turun, dan kemudian dengan keadaan sebahagian daripada kita juga ada yang menganggur, tidak ada kerja ataupun dibuang kerja, bisnes pun habis tutup, dan juga bencana-bencana yang lain seperti bencana alam. Kita ada banjir, tanah runtuh, ada yang terbakar, dan akhir-akhir ini banyak pula yang kemalangan yang bersempena dengan banjir yang masih tidak habis lagi. Kemudian bencana-bencana sosial, kita juga berhadapan dengan masalah hubungan renggang antara sesama kita, masalah kita kata perpecahan, jenayah pun mula meningkat sedikit demi sedikit, dan perpecahan sehingga menyebabkan kita nampaklah, kita kena akuilah bahawa negara kita pun tak stabil, politiknya, dari sudut NGO-nya dan sebagainya. Jadi kita melihat sebenarnya bencana-bencana itu akan pergi kepada kemuncaknya, dan untuk sampai kepada kemuncak ni, maka digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahawa diberikan kepada setiap anak Adam itu, setiap keturunan dia, setiap tempoh penciptaan sampailah ke akhir zaman, akan ujian, dan kemuncak ujian itulah akan lahirnya kita kata Al-Masih Dajjal, atau keluarnya Al-Masih Dajjal. Dan berkenaan dengan perkara yang kemuncak ini, saya nak petik apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul An'am, yauma ya'ti ba'du ayat rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi
imaniha khaira. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 158, bagaimana Allah gambarkan kedatangan sebahagian daripada tanda-tanda Tuhanmu. Ini digambarkan oleh para mufassirin kita, tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kiamat. Pada hari datangnya sebahagian daripada tanda-tanda Tuhanmu itu, maka tidak berfaedah atau bermanfaat bagi iman seseorang yang tidak beriman sebelumnya, atau yang tidak berusaha mengerjakan kebaikan amal mengenai imannya. Jadi Allah gambarkan kepada kita tentang bagaimana apabila tanda-tanda kiamat yang besar terutamanya itu telah datang, maka pada masa itu tidak bermanfaat iman. Jadi Allah gambarkan iman. Kenapa? Kerana sebenarnya ujian-ujian itu adalah untuk menguji iman. Menguji iman. Kalau kita tidak benar-benar melihat, meneliti iman kita, maka mungkin kita akan tewas. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salasun iza kharajna, tiga perkara yang apabila ia keluar, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl au kasabat fi imaniha khaira. Maka tiga perkara ini kalau keluar, inilah huraian kepada ayat tadi, sekiranya keluar maka tidak akan bermanfaat iman seseorang itu, yang mana sebelumnya mereka tidak beriman, atau sebelumnya mereka tidak berusaha untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Maka tiga perkara itu adalah tulu'ul syamsi min maghribiha wad dajjal wa dabbatul ard. Maka tiga perkara itu ialah, yang pertama sekali matahari terbit sebelah barat, keluarnya dajjal, dan juga dabbatul ard. Jadi tiga perkara ni, fitnah ni tiga-tiga ni tanda besar. Dan tanda besar ni kalau keluar masa tu, kalau kita tidak beriman, orang itu tak beriman ataupun tidak berusaha untuk beriman, maka tidak bermanfaat. Kalau beriman pun tidak bermanfaat kalau dia tidak meningkatkan iman sebelumnya. Jadi maknanya di akhir zaman ini kita melihat bagaimana sebenarnya kita akan berada dalam satu suasana yang mana ujian itu memuncak, bencana memuncak, kesusahan memuncak, ketakutan memuncak, dan pada masa itulah kita memerlukan kepada kekuatan. Kekuatan. Jadi sebenarnya kalau kita tengok balik semula, di mana kekuatan kita? Kalau nak lawan banjir, banjir sekali datang, memang kita tak boleh buat apa-apa lah, habis. Kalau kita kata tanah runtuh, pun habis juga. Kalau hari ini orang di tanah rendah mungkin bimbang tentang banjir. Kalau orang yang di tanah tinggi pula, tanah runtuh. Kalau orang yang duduk di tempat yang jauh-jauh, mungkin kita akan berhadapan dengan taufan, tepi laut, mungkin tsunami. Kalau orang yang berada di kawasan-kawasan kita kata tempat yang lain pula, mungkin bencana-bencana dari sudut peperangan pula, dari macam-macam lah bencana. Jadi sebenarnya bila kena tu tak boleh buat apa. Kita tidak ada buat apa-apa, melainkan kita ada kekuatan. Dan kekuatan orang beriman itu bermula apabila kita merasai Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Jadi bila berhadapan dengan bencana, disebut bencana ni tak boleh buat apa. Maknanya memang kenalah, nak lari tak boleh. Contohnya kita kata kemalangan, bila dah aksiden tu nak lari pun tak boleh, bila dah kena tu, walaupun kita memandu dengan elok, lori pula langgar kita, bas pula langgar kita, dan sebagainya. Jadi maka kita hendaklah menghadapi bencana-bencana itu dengan kekuatan. Maka kita nak membina, memproses kekuatan kita. Maknanya yang digambarkan Nabi tadi, bahawa sekiranya kita tidak berada dalam keadaan bersedia, maka kita akan kalah, tewas. Maka bagaimanakah, apakah perkara yang perlu kita lakukan untuk merawat diri kita ini? Kerana kekuatan itu bermula dengan kita membuang kelemahan. Jadi kekuatan tu kita bermula dengan membuang kelemahan-kelemahan kita. Sebab itu digambarkan Rasul SAW, setiap seorang itu dilahirkan dengan fitrah, semua sama. Kullu maulud yuladu alal fitrah. Jadi semua daripada kamu tu dilahirkan dengan fitrah. Fitrah ni maksudnya apa? Fitrah ni maknanya kemampuan kita untuk berinteraksi dengan Allah, bermunajat dengan Allah, berdoa, kemampuan kita untuk nak mengenal Allah, itu fitrah. Kemudian selepas itu wasak, ada yang jadi Yahudi, yang jadi Nasara, dan ada yang menjadi Majusi. Maka kita lihat bagaimana keadaan manusia itu. Maka apabila kita mahu membina kekuatan, dan kekuatan kita ialah apabila kita bersama Allah.
Maknanya bila Allah tolong kita, kita kuat. Bila Allah bagi kita pertolongannya, kita kuat. Tapi bila Allah SWT biarkan kita, kita lemah. Maka apakah dia? Kekuatan tadi tentulah apabila kita melihat kelemahan-kelemahan kita, kita buang. Lepas tu dalam kaedah tarbiyah, dalam keadaan daripada kaedah fiqh tarbawi, fiqh tarbiyah ini, itu kita kena memulakan dengan membuang kelemahan. Darul mafsadah muqaddamun ala jalbi masalih. Kita membuang perkara yang melemahkan, yang merosakkan. Mafsadah ni yang merosakkan lebih utama, lebih didahulukan daripada menambahkan yang baik-baik. Jadi yang pertama sekali ialah kita nak kena buang kelemahan. Dan apakah kelemahan yang pertama yang perlu kita rawat untuk kita berada di atas jalan keselamatan bersama dengan kita kata kebaikan al-haq tadi. Maka di sinilah kita lihat sebagaimana yang Allah gambarkan dalam surah Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sadaqallahu al-azim. Surah Al-A'raf ayat 179. Apa Allah firman? Walaqad zara'na li jahannam, dipenuhkan, disumbat dalam neraka jahanam itu, and majoritinya, kebanyakannya daripada kalangan jin dan manusia yang ada hati tetapi dia tidak digunakan untuk memahami, kan? Dan dia ada mata tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan yang pertama, dia ada hati tapi hati dia tak dapat nak hubung dengan kebenaran Allah. Hati dia tak dapat rasa, tak dapat nak merasai kebenaran Allah. Kemudian begitu juga kita lihat, dia ada mata, kata Allah firman tadi, ada mata tetapi tidak dapat melihat kekuasaan Allah. Dan dia ada telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengar tazkirah, peringatan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka bagaikan binatang ternakan, al-an'am berkaki empat, balhum adall, bahkan lebih sesat, mereka lah orang-orang yang lalai. Jadi yang pertama sekali kita tengok perkara yang menjadikan kita lemah ialah al-ghafil ataupun lalai, lalai. Jadi lalai ini satu perkara yang lemah. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan, pada hari ini kita nak bina kekuatan, terutama bila Dajjal nak datang. Dan Dajjal tak lama dah nak keluar. InsyaAllah kalau ada kesempatan mungkin kita boleh bincang lah Dajjal nak keluar bila. Tapi nak sebut kat sini, dah dekat sangat dah. Dan apakah perkara yang akan mengganggu, menjadikan orang tu kalah? Ialah al-ghafilin, al-ghafil, lalai. Dan orang yang lalai ini sebenarnya orang yang diseksa. Orang yang diseksa. Orang yang lalai sebenarnya dia akan mendapat siksaan. Dunia pun terseksa, akhirat pun terseksa. Orang yang lalai, orang yang terputus dengan kebaikan, kebenaran. Yang sekurang-kurangnya ada 3 di dunia ni. Sekurang-kurang ada 3 siksaan ni. Maksudnya azab kita ni. Yang pertama, susah nak bertaubat. Orang lalai susah nak taubat. Kenapa? Dia tak rasa dia berdosa. Dia tak rasa dia salah. Dia tak rasa dia jahat. Dia tak rasa dia lemah. Dia rasa dia okey dah. Dia rasa dia okey. Sebab tu berkata Sayyidatina Aisyah bila ditanya oleh salah seorang sahabiah, Rasulullah SAW kata apa? Wahai Ummul Mukminin, siapakah orang yang paling jahat? Siapa orang yang paling jahat? Maka kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ialah mereka yang sangka diri dia baik, yang rasa diri dia baik. Siapa yang rasa diri baik, maknanya dia lalai lah. Rupanya banyak lagi kelemahan kita. Jadi akibat daripada rasa diri baik, maka bila kita beramal, kita rasa kita yang terbaik. Maka ujub ada, riak ada, sombong ada. Kalau kita tidak beramal pula, kita lalai, kita rasa kita okey. Kalau kita berdosa, kita rasa kita ahli syurga pula. Buat dosa tapi kita rasa kita ni akan terbebas daripada azab Allah. Jadi lalai ni salah satu siksaan di dunia ni, Allah bagi siksa sebenarnya ialah dia susah nak bertaubat. Susah nak bertaubat. Yang kedua, dia tak boleh bergerak takarrub, berjalan menuju kepada Allah. Dia tak boleh nak berjalan menuju Allah. Dia akan menuju kepada bisikan nafsu dia, syaitan. Dia akan menuju kepada dunia. Dia tak pergi pada Allah. Sembahyang pun nak riak, nak tunjuk-tunjuk orang.
kan? Jadi dia sembahyang pun lalai. Dia nak tunjuk orang, bukan dia nak sembahyang dapatkan redha Allah. Buat amal pun dalam keadaan terputus daripada Allah. Maka dia tak boleh jalan pada Allah. Patutnya sedekah tu boleh membina kekuatan dia. Sedekah pun sebab lain, sebab manusia juga, sebab nafsu juga, kan? Dan kemudian yang ketiga, antara siksaan dunia tidak boleh istiqamah. Jadi kalau kita dah beramal pula, dah jenis orang beramal ni, dah mula bersemayang sebagainya, tidak boleh nak istiqamah. Jadi tak boleh istiqamah ni tanda kita masih lagi lalai dalam kehidupan kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga memberitahu dalam ayat-ayat yang lain bahawa lalai ini apabila telah menguasai hati, maka akan menyebabkan jiwa dia, diri dia redha dengan kekufuran. Jadi bila lalai ni menyebabkan kita ni seronok dengan kekufuran, seronok dengan perkara yang dosa. Dadanya akan merasa tenteram dengannya, dengan kekufuran, dengan maksiat. Maka pintu-pintu hidayah akan tertutup, terkuncilah hati itu. Ya'zubillah min zalik. Jadi lalai ni akan menyebabkan dia suka, seronok dengan maksiat, mungkar. Jadi kita tengok, kita boleh buat muhasabah lah diri kita. Maka Allah SWT, maka dari situlah taubat, pintu taubat dan hidayah akan sangat sulit untuk dicapai. Sebab tu Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 106-108. Saya bacakan makna sajalah. Allah SWT berfirman, yang lebih kuranglah mafhumnya dalam diri kita, akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekufuran, untuk kekafiran. Jadi bila kita rasa selesa dengan kekufuran, dengan kekafiran, dengan maksiat, dengan mungkar, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Yang demikian itu disebabkan mereka mencintai kehidupan dunia dan lebih daripada akhirat, dan bahawasanya Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang kafir. Mereka itulah orang yang ada hati dan ada pendengaran, ada penglihatan, tapi telah ditutup, dikunci, mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka lah orang yang lalai. Jadi orang lalai ni dia akan berlapang dada, dia akan seronok dengan maksiat, keburukan. Jadi walaupun dia orang alim, dia ada ilmu, kan, tapi bila melihat maksiat dia rasa okey, maknanya ilmu tidak bermanfaat lah. Ilmu telah disentuh oleh nafsu. Sebab tu dia ada ulama usu, ada ulama-ulama yang jahat, ulama yang cinta dunia, dan juga ada umara usu. Umara ni pemimpin yang jahat. Jadi kita lihat Allah gambarkan sifat-sifatnya, dia seronok dengan kekafiran. Dia seronok dengan kekafiran, dia seronok dengan dunia lebih daripada akhirat. Maka Allah tak beri hidayah kepada mereka, malahan Allah tutup hati mereka, pendengaran mereka, mata mereka. Maka jadilah dia orang yang lalai tadi. Maka siapa yang membiarkan kelalaian menguasai dirinya, dia tidak akan boleh istiqamah. Dia tak boleh nak istiqamah dalam amal atau berada di dalam tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutamanya di akhir zaman ini. Jadi tuan-tuan dan puan, kita tengok bagaimana bila Dajjal nak datang ni, bila Dajjal nak datang, agak-agak bila Jadi kalau kita tengok dalam kajian-kajian yang kita buat, menunjukkan bahawa musuh-musuh Islam merancang untuk menghancurkan Islam ni secara total, kemungkinan besar tahun 2030. Ini adalah perancangan mereka daripada kajian lah. Kalau kita nak bintang panjang sangat pula, kan. Kemudian kalau kita melihat apa yang berlaku sekarang ni, dengan pada tahun ini akan dilancarkan ibu pejabat One World Religion, maka kita jangka akan berlaku satu perkara yang besar, iaitu kita mungkin akan berpecah, umat Islam berpecah lagi, akan berpecah, dan dia tidak akan keluar sehinggalah kemuncak kesusahan. Jadi kita lihat hari ini makin hari makin susah, makin susah. Kan sebelum ni kita fikir COVID-19, sekarang ni ada Omicron pula, ada Delta pula. Dulu ingat 2 dos cukup dah, kan, sekarang ni kena 4 dos. Diumumkan oleh Menteri Kesihatan 4 dos dia kata. Dan kemudian dia kata kemungkinan besar setiap 6 bulan kena ambil 1 dos. Maknanya kan sampai bila agaknya tak habis-habis. Jadi nak sebut kat sini, maknanya kesusahannya makin banyak. Itu tak termasuk lagi dengan bencana-bencana yang kita sebutkan tadilah, bencana alam, bencana banjir dan sebagainya. Jadi kesusahan demi kesusahan itu akan berterusan meningkat, dan kemungkinan besar
Dia kemuncak kesusahan itu, bagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW, Dajjal adalah kemuncak kepada fitnah. Kemuncak fitnah itu dia akan keluar. Semua susah, semua payah, semua dalam keadaan takut, sedih, dalam keadaan lemah, dalam keadaan miskin, dalam keadaan lapar, dalam keadaan yang penuh dengan kesusahan, masa itulah dia keluar. Masa itu dah keluar. Jadi apabila seseorang itu tidak boleh merawat lalai dia, bermula daripada hari ini sekarang, maka dia akan terperangkap dengan tipu daya Al-Masih Dajjal. Dan ini yang kita kata satu yang susah, yang susah. Dan sebab tu tuan-tuan dan puan, kita lihat bagaimana yang pertama sikit lalai kita kena tengok. Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah telah berkata, dan lalai dari mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama kata para ulama, lalai ini maknanya lalai daripada ingat Allah. Nombor satu, lalai daripada ingat Allah, dan hari kemudian, dan yaumul akhirah. Kita lupa Allah, lupa hari akhirat. Bila dia berpasangan dengan hawa nafsu, bila hawa nafsu pula bersama-sama dengan dia, maka lahirlah keduanya segala macam keburukan. Maka apabila kita lupakan Allah, kita lupakan akhirat, kemudian hawa nafsu pula menguasai kita, maka daripada situ akan datang segala keburukan, kejelekan, dan keduanya akan bergabung dan akhirnya tidak akan terpisah. Maka siapa yang tidak memerhatikan kerosakan ini, maka dia akan hancur habis. Sebab itulah kita lihat hari ini lalai apabila dia berada dalam keadaan bergabung dengan nafsu, maka dia akan jadi punca kepada segala keburukan. Jadi kita nak kena tengoklah. Dan kelalaian akan menghalang, akan menjadi penghalang antara seseorang dengan kemampuan untuk melihat kebenaran. Jadi lalai ini menyebabkan kita tak nampak al-haq itu hak. Jadi kenapa hari ini ramai sangat orang tak nampak kebenaran ni? Susah betul nak dapat sampaikan kebenaran, kerana rupa-rupanya adanya kelalaian dalam hatinya, dalam pada matanya, pada pemikirannya. Jadi apabila seorang itu lalai, maka terhalang dia untuk melihat kebenaran, mengetahui kebenaran, memahami kebenaran, maka termasuklah orang yang sesat. Jadi orang lalai ini akan menjadi orang yang sesat. Jadi ini penting tuan-tuan, untuk kita sama-sama tengok akan kehidupan kita hari ini. Jadi sebab tu kita sebut sini, apabila kita membiarkan diri kita lalai, maka lalai itu adalah merupakan perkara yang akan menyebabkan kita bertambah buruk jauh daripada kebaikan, dan akhirnya bila bersama dengan nafsu kita pula, maka dia akan menjadi punca kepada segala perkara, iaitu yang paling besar sekali, tak nampak al-haq. Tak nampak al-haq. Ini paling susah kan? Sebab Dajjal pula adalah merupakan ketua kepada penipu segala penipu dia lah. Dia PhD dalam penipuan kan. Jadi kita akan hancur dengan dia. Baik. Apa yang kita maksud dengan lalai ini tuan-tuan? Apa yang kita maksud dengan lalai? Maka kita maksud dengan lalai ini bukanlah kita tak ingat nak makan ubat, tak ingat nak pergi kerja. Itu bukan lalai, itu tak ingat. Itu tak ingat. Tapi lalai yang kita maksudkan di sini ialah lalai yang merupakan di mana hati dia tidak hatinya, matanya, telinganya, semua panca indera kita tidak dapat mengesani kebenaran Allah. Itu lalai. Maknanya tidak ada kesedaran untuk kita dapat meningkatkan lagi hubungan kita dengan al-iman. Jadi maknanya lalai ni sangkut paut dengan ghaib, dengan iman, sangkut paut dengan keimanan kita kepada Allah. Kita tak kenal, kita tak kenal Allah, tu lalai. Tak kenal Allah tu lalai. Tidak mengingati Allah, tu lalai. Tidak berhubung dengan Allah, maknanya tidak melaksanakan hubungan kita sebagai makhluk hamba dengan Allah, pun lalai. Kemudian tidak berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, itu pun lalai. Maknanya bila sangkut paut dengan akhirat, sangkut paut dengan iman pada Allah tadi, sifat-sifat dia, perbuatannya, sebagainya, maka itu dikira sebagai lalai. Jadi lalai ini terputus daripada al-haq, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kita nak kena tengok secara umumnya macam itu. Sebab itulah, apakah ubat kepada lalai? Kita tengok sikit. Ubat kepada lalai ini yang pertama sekali ialah muhasabah.
Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri itu melihat, memandang, meneliti apakah yang dipersiapkannya untuk hari akhirat, hari esok, hari akhirat. Yang sebab kat sini, yang pertama sekali ialah ubat lalai ni ialah kita kena muhasabah. Apa maksud muhasabah ni? Kita melihat cara hidup kita, ni, yang mana satu cara hidup kita ni yang kita buat selalu, yang kita ketagih, yang kita buat selalu, dan perkara itu kan menjauhkan kita daripada Allah. Jadi yang pertama sekali nak tengok ketagihan kita dengan dunia, ketagihan kita dengan kan suruhan-suruhan hawa nafsu yang melampau-lampau. Jadi yang pertama sekali muhasabah ni nak tengok addictive lifestyle, cara hidup kita yang dikira sebagai yang ketagihan, dan cara hidup itu yang membawa kita kita keluar daripada kebaikan. Tuan-tuan, apa dia? Kita pernah senaraikan tak? Kita tak tahu dalam hidup kita yang mana satu kita ketagih atau tak ketagih, maka itu pun dah lalai dah. So mengetahui dalam hidup kita ni mana satu yang ketagihan, maka itu adalah satu bentuk pintu kepada membuka kesedaran. Kalau kita nak senaraikan lah tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan lah, kalau kita nak senaraikan kan, agaknya apakah dia yang kita ketagih hidup kita pada hari ini? Contoh apa? Apa contoh yang kita orang manusia ini ketagih? Contoh apa? Agak-agak ada. Boleh buka ni. Tak ni apa namanya yang wanita, yang akhwat ni. Apa hidup yang ketagih ni? Contoh handphone. Handphone ni. Ni handphone ni. Ini nombor satu ni. Kalau tertinggal handphone, dah banyak batu, dah banyak kilometer dah jauh pun patah balik, betul. Tapi kita kata alasan kita sebab itulah cara kita nak komunikasi kan. Kalau tak ada komunikasi kan susah kan handphone kan. Tapi kalau dulu kan kita ada telefon dekat pejabat kan. Baik handphone satu kan. Internet kan. Ketagih tu, jangan main-main. WhatsApp ketagih. Cuba kita kan 1 hari, 2 hari, 3 hari tak tengok WhatsApp, tak tengok Telegram, boleh tak? Menggigil tangan menggigil tangan. Cuba lah. Cakap dengan kawan, 3 hari ni saya nak uzlah, saya nak mengasingkan diri saya daripada WhatsApp, boleh tak? Jadi susah. Susah. Itu dari sudut minda kita. Minda kita ni banyak hidup bersama dengan digambarkan bersama dengan disebut subconscious mind. Subconscious mind control. Jadi sebenarnya yang pertama sekali ialah mind control. Apa yang menguasai minda kita sekarang? Yang mana bila kita buat benda tu lalai kita. Contohnya kita kata handphone tadi ataupun komputer, contohnya ialah kita main game. Main game tu dapat apa? Adakah main game mendekatkan kita dengan Allah? Kena muhasabah ni, muhasabah. Kalau tidak kita lalai. Bila lalai, Dajjal datang, insya-Allah kita akan ikut dia. InsyaAllah kita akan ikut dia. Dan bila ikut dia, wa'yazubillah min zalik, sesatlah kita. Bukan sesat sikit-sikit ni, sesat habis. Ni tuan-tuan serius ni, benda yang sangat serius. Jadi pertama sekali, untuk kita mempersiapkan diri kita, kita kena melihat dalam hidup kita ni, kena muhasabah apa dia, ada tak cara hidup kita yang kita ni sebenarnya dalam ketagihan, yang mana dia akan mengganggu kita dengan Allah, mengganggu akhirat kita kan. Contohnya ketagihan ni, ketagihan apa-apa pun tak elok kan dari sudut dunia ni. Contohnya kita sebut dadah, ketagihan dadah kan. Contoh teruk orang yang ketagihan dadah ni sampai peringkat bunuh mak dia, bunuh ayah dia. Dia tak boleh fikir dah. Betul. Jadi sebab itulah kita lihat hari ini, antaranya ialah sebenarnya ada banyak
false fixes. Kalau bahasa orang putih dia panggil apa? False fixes, maknanya kebatilan-kebatilan yang telah kita tetapkan dalam hidup kita, yang menjadi hidup kita. Benda tu batil, benda tu sesat, benda tu kan rosak, tapi kita dah fix dah, kita dah tetapkan dah dalam hidup kita. Jadi banyak sebenarnya, banyak sebenarnya. Salah satu ialah, kalau kita nak tengok orang-orang putih pun ada kaji, buat kajian. Salah satu ialah dengan kita kata internet, dengan handphone, kadang-kadang kita lihat, kita memandang skrin, skrin telefon dan sebagainya lebih daripada kita memandang contohnya Al-Quran. Kalau ada dalam handphone Quran pun tak panjang, tak tengok. Jadi ini adalah adiktif. Ini adalah cara hidup yang adiktif, yang ketagihan, dan kita tidak sedar. Jadi muhasabah ni sebenarnya bukan kita nak kata saya ni dah makan belum, saya ni dah simpan duit belum, kan? Jadi muhasabah ni nak melihat, nombor satu, nak melihat apakah perkara yang merosakkan yang ada dalam hidup kita, yang dah menjadi fix. Dia panggil false fix. Sesuatu yang batil tapi kita jadikan hidup kita. Ini besar sekali. Ini pertama sekali. Kalau tidak, kita akan menjadi pengikut kepada Al-Masih Dajjal. Dalam kajian kami juga, beberapa kawan-kawan lah yang pakar bahagian sihir ni, sihir jin-jin ni kan, hari ni kita dapati ramai orang terkena dengan gangguan sihir, gangguan jin, saka lah, kan, macam-macam lah, kan, saka, jin, sihir, apa lagi, ataupun dia datang sendiri kat kita, jin datang sendiri kat kita, dia suka kat kita, dia pergi kat kita. Ada satu kes di Johor Bahru, seorang wanita, dia menggambarkan dalam satu permasalahan tu, kan, dia kata dia tiap-tiap malam bermimpi bersetubuh dengan seseorang laki-laki, tiap-tiap malam. Dia ada suami dah, kan, tapi suami dia banyak kerja luar, kan. Dia bukan dengan manusia, mimpi tiap-tiap malam ni. Kadang-kadang dia kata dia rimas sampai dia tak ni, tapi datang juga laki-laki tu, datang juga malam-malam, dan dalam mimpi lah. Dan memang dia kata sesuatu yang mengganggu dia. Jadi bila tengok, rupa-rupanya ada jin yang suka kat dia, jin yang suka kat dia, dan ganggu dia lah. Baik, jadi ada juga yang sihir cerita lain pula, sihir pula, kan. Ada juga yang saka ni ada perjanjian pula jin-jin dengan atuk nenek kita tak perasan, kan. Contoh, kan, antara tanda-tanda saka, kan, kalau kita nak, contoh kalau laki-laki dengan isteri, dia selalunya susah nak berbaik, susah nak baik, datang dari saka mungkin juga, kan. Kalau laki-laki atau perempuan susah nak berumah tangga, kadang dah berumur sampai berapa, susah nak berumah tangga. Bukan tak ada orang nak, tapi bila ada tu, dia ada gangguan, ada je gangguan, tak maulah apalah sebagainya. Ini saka pun begitu juga. Jadi kadang-kadang kita pun tak tahu, tapi dia ada, kan. Ini gangguan lah. Jadi apabila kita buat kajian, antara sebab-sebab yang menunjukkan gangguan sihir, jin, saka, dan juga jin-jin biasa yang bertempiaran kat tepi-tepi ni, kita pergi tiba-tiba dia minat kat kita atau nak kacau kita dan sebagainya, kan, adalah kerana ada dalam diri kita ni kejahatan-kejahatan yang boleh menyebabkan dia masuk kat situ. Kejahatan yang dimasuk itu, contoh kita dengki dengan seorang, dengan sebab dengki tu dia boleh masuk. Yang sihir tu memang dia hantar lah, itu hantar. Tapi sihir tu takkan masuk kalau kita ada kekuatan, dalaman kita kuat, tak boleh masuk, kan. Jadi kita lihat di sini bagaimana kelemahan yang ada pada kita tu sebenarnya menyebabkan seseorang itu akan diganggu juga oleh syaitan. Ada satu kes yang sedang berlaku sekarang ni, satu keluarga kena, suaminya, isterinya, anak-anaknya, semua kena, satu keluarga. Nampak macam COVID, nampak macam kena COVID, rupanya bukan. Dah berapa lama dah, sehinggalah si anak tu, kan, bila mak ayah dia tak ada, dia perasan ada benda putih datang dekat dia lah, macam mana malam-malam sebagainya, kan, nampak sana, nampak dia takut sebagainya. Mula-mula anak nampak, lepas tu mak ayah pula nampak. Ini sedang berlaku sekarang. Ada satu keluarga dari Melaka, kan.
Jadi kita tengok gangguan juga. Jadi nombor satu kan, syaitan termasuk Dajjal, dia akan boleh mengganggu kita sekiranya ada dalam hidup kita ni perkara yang batil, perkara yang sesat, perkara yang merosakkan iman kita. Dia akan masuk. Ini dah sudut mindanya, subconscious mindnya, minda bawah sedar, ataupun even conscious mind. Ya, sebab tu tuan-tuan, maka kita nak kena tengok. Itu dah sudut spiritual, dah sudut minda. Bagaimana pula dah sudut fizikal? Fizikal juga contohnya kan, makan. Kita perasan tak kita ketagih? Kita ada ketagihan makanan. Saya bagi satu contoh lah, gula manis. Boleh tak kita tak minum air manis langsung untuk beberapa ketika? Contoh tak makan langsung gula. Gula tu boleh merosakkan tubuh badan kita kan. Cuba kita tengok kajian gula putih terutamanya lah. Tapi kita hari ni dah jadi macam nak kena makan juga gula contoh kan. Tak boleh tak makan. Dia panggil craving. Kita dah craving to sugar. Kita jadi ketagih dengan gula. Kalau tak minum air teh tarik, teh tarik hari pagi-pagi tu tak hidup kita tak happy. Kalau kita tak boleh makan sesuatu yang contohnya lah yang kita makan tu tak elok. Jadi food control. Dan sudut food, satu mind minda kita dikontrol, dikuasai oleh perkara yang tak elok. Yang kedua dah sudut makanan. Dan Nabi gambarkan bahawa makanan tu banyak, perut kita ni punca segala makanan, segala kerosakan, penyakit. Dan kita juga muscle control, muscle dari sudut badan kita ni jaga tak jaga kan. Saya tengok sini tak adalah tapi kalau tengok tempat-tempat lain sampai obesity ni apa? Masalah kegemukan. Rupanya gemuk ni penyakit tuan. Penyakit dalam Islam, gemuk ni penyakit. Nabi tak suka umatnya yang boncit. Ada hadis. Tengok kita punya kan. Kalau boncit sikit-sikit tu tahan lah. Tapi boncit banyak-banyak ni tak jaga kesihatan kita. Nabi tak suka. Ada hadis. Sayyidina Umar bin Khattab satu ketika pernah pukul satu perut orang sahabat yang pukul ni dah nampak naik sikit, bukan boncit, naik sikit. Ini apa ni? Tak jaga kan. Jadi dipanggil muscle control exercise, riyadhah. Jaga kesihatan kita. Ini juga sebahagian daripada susah saya cakap kat diri saya sendirilah kan. Contoh kan, nak exercise bukan senang. Dulu masa muda-muda dulu mungkin kita kata boleh main bola lah, boleh macam-macam. Sekarang ni dah tua-tua sikit, dah berumur sikit kan, dah sibuk sikit dengan kerja dan sebagainya, tak sempat contoh. Jadi sebenarnya yang pertama sekali kita nak kena muhasabah. Untuk ubat lalai ni, kita kena muhasabah dalam hidup kita ni. Apakah perkara yang kita ketagih tapi perkara itu merosakkan hidup kita? Sebab kalau kita tidak muhasabah, bila Dajjal datang besok, itulah akan menjadi jalan dia untuk nak merosakkan kita. Ini saya sebut ni perkara yang penting tuan-tuan. Baik, contohnya salah satu benda yang kita menjadi ketagihan kita ialah suka berhibur. Suka melakukan perkara-perkara yang sonok-sonok. Berbanding dengan mencari ilmu. Cubalah Siti Nurhaliza yang datang dekat surau ni bagi kuliah zuhur kan. Ataupun Aaron Aziz ke siapa lagi yang baru-baru saya tak kenal lah, itu nama dulu-dulu kan. Datang sini bagi kuliah zuhur. Ataupun siapa namanya tu, senario ke kan, dulu zaman-zaman dulu kan. Kalau sekarang ni ada macam-macam lah, Maharaja Lawak tu kan, datang bagi kuliah zuhur, bagi tazkirah sikit. InsyaAllah penuh ni. Dengan orang kedai-kedai jual makan pun nak naik atas nak tengok kan. Kenapa? Hiburan. Cubalah ustaz yang datang tu, ustaz yang kaki lawak kan, InsyaAllah penuh lah, InsyaAllah kan. Baik, jadi kita lihat lagi ni, kita nak kena muhasabah. Kadang-kadang kita ni seronok dengan dunia lebih daripada seronok dengan ilmu contohnya, dengan amal contohnya. Ini muhasabah. Jadi kita tengok 24 jam tu berapa banyak yang benar-benar ada persiapan untuk akhirat. Sedangkan kita akan mati anytime kita akan mati kan. Mungkin besok kita habis. Nak mati pun kan,
accident anytime boleh accident. Saya baca surat khabar baca dalam berita semalam, saya tengok ada seorang wanita tu, dia kata dia duk mesej WhatsApp suami dia, tak jawab, rupanya suami dah accident, meninggal dunia. Isteri duk WhatsApp kat mana, bila nak balik agaknya, nak makan apa agaknya kan, WhatsApp. Suami tak jawab, rupanya dah accident, meninggal dunia. Baru dia tahu meninggal dunia rupanya. Jadi kita tak sangka benda yang kita tak sangka kan, benda yang tiba-tiba. Tambahan lagi hari kiamat ni, dekat-dekat ni lagi ramai mati mendadak kan. Jadi sebab itulah kita lihat di sini kan, kita kena lihat dalam hidup kita ni, daripada 24 jam tu berapa minit, berapa jam kan, yang kita ni benar-benar kan untuk akhirat. Untuk akhirat sungguh kan, benar-benar bersama Allah. Jadi lagi banyak keterputusan kita, putus daripada Allah tadi, maka maknanya kita dalam keadaan lalai. Dan daripada kehidupan kita ni, adakah kita hidup dalam dipanggil false fixes, iaitu kebatilan-kebatilan yang menjadi kehidupan kita. Jadi sebab ini yang tak perasan. Contoh tak mahu rokok ni kan, rokok. Jadi mungkin kalau boleh kita cuba kurangkan, akhirnya berhenti. Ataupun kalau perempuan selalunya mengumpat gitu kan, membawang kan, contohnya. Jadi kadang-kadang dah jadi satu kebiasaan, jumpa mesti membawang kan. Membawang, bukan membalang. Sekarang ni ada bau membalang kan. Membalang ni apa? Membalang ni buat prepping untuk makanan akhir zaman ni kan, untuk simpan makanan kita, membalang. Boleh tahan makanan tu sampai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ni kita kena belajar juga. Membalang tu bagus, membawang tak bagus. Jadi ada tak dalam hidup kita ni, kita tengok perkara yang merosakkan, maka kita kena muhasabah. Kalau kita tidak muhasabah, maknanya kita lalai. Kita tak cek hidup kita macam mana kan. Kalau kita tengok, okey, masa aku sembahyang aku macam mana agaknya, aku dengan Allah khusyuk tak, aku dengan Quran, aku dengan hadis Nabi, ataupun aku dengan kuliah, ataupun dengan majlis ilmu, aku dengan zikir contohnya jadi aku dengan riyadhah yang menyihatkan badan. Jadi kita tengok setiap kehidupan kita ada tak jadi ini nombor satu nak mengelakkan daripada lalai. Kalau tidak, habis kita. Sebab arus yang ada pada hari ini ialah arus yang merosakkan. Ini bukan saya sebut ni, Rasul sallallahu alaihi wasallam sebut. Itu nombor satu. Nombor dua, untuk mengelakkan daripada ghaflah ini, rosak dengan sebab lalai ini, ialah kita kena menghayati suasana zikir dan fikir. Maknanya kenapa hati kita ni susah sangat nak khusyuk? Kenapa fikiran kita susah sangat nak fokus? Kerana dalam hidup kita rupanya tidak ada zikir yang kita baca. Yang wajib kena buat semua kan, sembahyang fardu, puasa, semua buatlah. Yang haram tinggal, tapi kekuatan kita pada zikir. Jadi hidup bersama dengan sumber hidayah, di mana di situ ada zikir dan ada fikir. Ini nombor dua, nak mengelakkan lalai, kena hidup suasana dalam keadaan suasana berfikir dan suasana berzikir. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan, kita kena masukkan dalam hidup kita ni, ada masa kita mesti bersama dengan majlis ilmu, mesti ada. Majlis ilmu ni pula majlis ilmu yang boleh menyentuh hati kita. Tazkirah, peringatan. Dan kemudian kita juga hidup bersama tadabbur alam. Tadabbur alam ni maknanya kita melihat sesuatu, maka kita teliti apa yang ada pada itu, dan kita hubungkan dengan pencipta Allah. Kita hubungkan dengan apa yang ada sini dengan sifat Allah, perbuatan Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tadabbur alam. Kemudian begitu juga ini yang senang-senang lah. Senang maknanya kita nak balik kerja, tengok orang, kita lihat ni Allah jadikan. Tengok orang, jangan nampak orang aja, nampak ini makhluk Allah, ini manusia Allah jadikan. Kemudian kita melihat dia ni hina ke dia mulia, bukan nak rendahkan dia ke tinggi, tak. Kita melihat untuk pengajaran kita, tengok dia ni seorang yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Ini orang yang soleh, orang yang takwa, orang baca Quran, orang yang beribadah, dia mulia. Hak ni pula dihina oleh Allah, Macam ni hina nampak dia kaya, dia banyak benda, tapi dia terputus dengan Allah.
dia tak beriman. Sebenarnya Allah sedang menghina dia. Kita hubungkan apa yang kita lihat dengan Allah, dengan Islam, dengan akhirat. Itu tadabbur alam. Kita melihat pokok, jangan nampak pokok je. Kita melihat pokok, melihat macam mana kehebatan Allah mencipta pokok. Tengok daun dia, tengok batang dia, tengok dia punya ranting dia, tengok semua sekali tu. Kan kita melihat hebat Allah jadikan. Jadi ini adalah merupakan untuk kita melatih diri kita menghidupkan budaya berfikir. Kalau tidak, kita akan lalai. Tengok orang meninggal dunia, tengok orang meninggal dunia, kawan kita sakit. Ini salah satu sahabat kita sakit, doakanlah kan. Digambarkan positif COVID kan. Jadi kita doakan dia dan sebagainya kalau sakit kan. Tengok dia sakit, tengok ada kawan pula meninggal dunia. Siapa-siapa meninggal dunia pula, tengok ingat. Dia ni dulu hidup sama-sama dengan aku, satu kerja, satu pejabat, sama-sama buat, tiba-tiba sekarang dah meninggal. Dah meninggal dah. Lepas ni aku pula macam tu. Lepas ni aku pula, kalaulah aku meninggal macam ni, hari ni agaknya aku bersedia tak? Wasiat pun tak ada. Tuan-tuan dapat wasiat dah. Dapat wasiat kan. Jadi kalau meninggal agaknya apa yang kita nak tulis ke anak-anak kita, supaya anak-anak pesan ke anak-anak kita ni. Kalau abah meninggal besok, yang pertama sekali kamu jaga solat, tuan-tuan kan. Jangan kasar-kasar dengan mak kamu sakit, tak sihat. Ada tak benda yang kita nak pesan ke anak-anak? Tak ada, saya rasa tak ada lagi. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, kena ada wasiat. Wasiat untuk isteri kita, wasiat untuk suami kita, wasiat untuk anak-anak. Kalau meninggal tu apa? Tulis wasiat. Ampunkanlah dosa saya banyak buat salah. Wasiat untuk pesanan. Jadi bila itu besok meninggal, dia bacakan. Kita dah tak boleh cakap dah. Takkan kita nak bawa mati dosa kita dengan dia kan. Kita minta ampun, minta maaf pada saudara kita. Jadi ini adalah berfikir. Tengok orang meninggal, oh dia meninggal hari ni, terkejut, tak sangka dia meninggal. Tak sangka umur muda, baru 30-an, baru 20-an, meninggal dah kawan kita ni. Kita tengok, Allah, kalau akulah yang meninggal ni, agaknya bagaimana keadaan. Mau kita nampak, rupanya baju yang aku pakai ni akan orang akan ambil, ataupun anak-anak jadi waris. Semua harta kita jadi waris lah. Tak adalah kita punya. Satu pun tak bawa, melainkan amal yang soleh, yang amal jariah. Jadi ini adalah budaya untuk kita tadabbur alam, tengok berfikir. Kita latih berfikir. Kalau kita tak berfikir, kita lalai. Tapi berfikir macam mana? Fikir yang berkaitan dengan iman, dengan akhirat, dengan Allah. Kemudian kita juga suasana zikir. Zikir pun sama juga. Kita kena ada zikir, tuan-tuan. Setiap kita mesti latih zikir. Salah satu tanda kita ni dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu tanda kita dimuliakan oleh Allah, ada nama-nama Allah yang kita sebut sebagai zikir. Ada zikir yang kita buat. Maksudnya Allah memuliakan kita dengan menyebut namanya. Contohnya kita kata, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Allah, Ya Allah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Bila kita sebut nama-nama Allah, ingat zikir tu, maka Allah memuliakan kita dengan adanya zikrullah. Nama-nama Allah disebut pada lidah kita, pada hati kita, dalam pemikiran kita. Kalau tidak, Allah tak muliakan. Jadi orang yang berzikir sebenarnya dia mulia di sisi Allah, dia mulia. Sebab tu dia boleh berzikir, sebut nama Allah tu. Itu salah satu je kemuliaan dia. Banyak lagi. Jadi sebab itulah tuan-tuan, kita kena ada juga zikir. Zikir-zikir yang kita biasakan. Sebab tu Nabi gambarkan, bila sampai besok waktu apa namanya susah, maka makanan orang yang mukmin adalah zikrullah. Zikrullah. Jadi macam mana boleh jadi zikrullah? Makan ni satu kekuatan. Baik. Kemudian yang ketiga, bagaimana nak mengelakkan lalai? Kita kena hidup bersama mereka yang berjuang, yang tak lalai. Kena cari kawan-kawan yang tak lalai, atau bersahabat dengan seorang yang berjuang dalam agama Islamnya, yang berjuang, jadi tak lalai. Hidup bersama orang yang boleh menasihati kita. Jadi kita hidup bersama orang yang menasihat kita. Saya nak tanya lah, tapi jawab dah mati je lah. Sahabat-sahabat saudara kita di LPP ni, kita tempat kerja kita ni kan, kita duduk sini 8 jam 8 jam 8 jam full time lah, 8 jam. Daripada 8 jam kita duduk kan tempat kerja ni, agak-agaknya ada tak sahabat akhirat kita? Ada tak sahabat yang kita rasa kalau besok ke akhirat, kalau dia masuk syurga, kita ni tertinggal, mungkin ada dosa yang kita tak minta ampun ke Allah,
dia akan tarik itu. Ada tak? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau ada, kena mantapkan. Kalau tak ada, rugi kita. 8 jam duduk sini, tak ada orang yang boleh bantu kita kat akhirat. Setakat bantu kat dunia, kan, tak ada apa, sebab dunia kita akan tinggalkan. Dia tolong kita bagi pinjam duit, dia tolong kita bagi nasihat, bagi kerja kita mudah, dia tolong, tapi setakat kat dunia. Kat akhirat tak. Ya sebab itulah kita ke sini, bila kita hidup ni, kita kena cari sahabat-sahabat yang boleh bantu kita, bukan kat dunia saja, kat akhirat. Kalau dunia ni mungkin kita boleh nampak lah, kat akhirat ni. Ya sebab itulah, dan antara perkara yang boleh membantu kita untuk mengelakkan daripada lalai ni ialah kita bersama dengan orang yang tak lalai, orang yang tidak lalai, orang yang boleh menasihati kita, sama-sama dengan ikhlas. Maka kita kena ada sifat rendah diri sama-sama kita. Itu nombor 3. Jadi nombor 3, kena ada orang yang boleh menasihat kita. Kalau tak ada, kena cari lah. Kena cari. Baik, yang keempat, saya kan yang terakhir silah, yang terakhir. Ada sebenarnya ada 5 kan. Mestilah bersama dengan orang yang kita rujuk dia. Kita panggil sebagai murabbi, orang yang boleh mendidik kita. Orang yang boleh mendidik kita, orang yang boleh memimpin kita. Kena adalah. Kemudian yang kelima ialah kita susun kehidupan kita ini supaya boleh bermanfaat. Ini secara ringkas. Tapi saya sebut sini, kemuncak kepada lalai apa? Kemuncak kepada ketagihan. Kemuncak kepada ketagihan ialah al-istidraj. Maknanya kita lalai sehingga kita melakukan maksiat, mungkar, kita tak perasan kita dah maksiat dan mungkar, sehingga Allah mendatangkan kepada kita azab. Itu kemuncak kepada lalai. Jadi insya-Allah kalau ada kesempatan kita boleh sambunglah akan datang. Sebab kat sini kan, Dajjal akan datang dan dia akan membawa kepada keburukan, dan kita ni akan terkena dengan gangguan-gangguan dia dan sebagainya apabila kita tidak ada kekuatan. Kekuatan apa dia? Apabila Allah tolong kita, kita kuat. Allah tolong kita, kita kuat. Maka untuk membina kekuatan, bermula dengan kita membuang kelemahan kita. Kelemahan yang kita sebut pada hari ini ialah al-ghaflah, iaitu lalai. Jadi mudah-mudahan bila kita kurang lalai ni, insya-Allah jadi cubalah, insya-Allah, mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita tahu, insya-Allah. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.